Okey, selamat sejahtera kelas. Selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera Okey. cikgu. Okey kelas. Apa khabar semua? Sehat, baik. Okey, baik. Okey kelas. Kelas yang lepas kita dah belajar pasal sistem peredaran darah. So hari ni cikgu nak ajar tentang darah manusia. Boleh nampak slide cikgu? Belum Ya, lagi cikgu. boleh nampak ya. Boleh nampak? Ya, boleh nampak. So, Okey, baik. Okey kelas. Okey. Bila cikgu sebut darah kan, apa benda yang datang ke fikiran anda semua? Saya nak tanya kepada Hamzah. Boleh bagi tahu dengan cikgu? Bila cikgu sebut darah kan, apa benda yang datang ke fikiran kamu? Ya, cikgu dengar tadi line putus. Okey. Tak apa. Okey Hamzah, cikgu tanya, bila cikgu sebut darah kan, apa benda yang datang ke fikiran Hamzah? Tak apa, saya rasa lain Hamzah dulu. Kita tanya kepada Ruwaida. Ya cikgu. Ruwaida, bila cikgu sebut darah kan, apa benda yang datang ke fikiran Ida? Apa yang saya faham kalau sebut pasal darah darah tu warna merah dan dia mengalir sepanjang sepanjang kita punya dekat badan tu. Okey, betul. Okey kelas. Nampaknya ada yang tahu tentang darah manusia. Okey. Okey kelas, kita tengok dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan komponen darah dan fungsinya. Yang kedua, menyatakan jenis kumpulan darah manusia. Yang ketiga, memadankan kumpulan darah penderma kepada penerima. Dan yang keempat, mewajarkan kepentingan menderma darah. Okey kelas. Okey, cikgu nak tanya kelas, bagaimana darah yang mengalir tu boleh berhenti? Apakah yang komponen dalam darah tu yang menyebabkan darah tu beku supaya darah tu tidak mengalir dan berhenti? Ada sesiapa tahu? Kalau terluka, Ya Ida? kalau sakit ataupun terluka. Okey. Kan bila kita luka darah tu kan, macam mana darah tu boleh beku? Apa yang menyebabkan darah tu menjadi beku? platelet yang membantu darah tu membeku, cikgu. Ya, Pendapat Syed, betul. Betul jawapan kamu. Tepuk tangan kepada Syed. Okey kelas. Kita tengok dulu video tentang darah manusia. Lepas tu cikgu akan menerangkan lebih spesifik lagi tentang darah manusia. Okey. Okey kelas. Fungsi darah. Okey, okey kelas, cikgu nak tanya. Siapa tengok darah dia macam jadi pendek pengsan? Ada tak sesiapa takut kepada darah? Tak, cikgu. Baik. Takut. Takut. Okey. Okey, kita tengok dulu fungsi darah kelas. Okey. Fungsi darah ada dua kelas. Yang pertama, darah mengangkut bahan-bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien. Nutrien maksud dia makanan kepada badan kita.
Okey, yang kedua, fungsi darah ialah menyingkirkan karbon dioksida dan bahan kumuh lain dari badan. Okay. Terusnya kita tengok komponen darah manusia. Dekat video tadi dah tengok kan? Okey, sekarang cikgu menerangkan lebih lanjut. Okey. Darah ini dibagi kepada dua bahagian. Yang pertama ialah plasma darah, di mana plasma darah terdiri daripada 55%, manakala baki 45% darah adalah terdiri daripada sel darah merah, sel darah putih dan keping-keping darah yang dikenali sebagai platelet. So, sekarang tahukah kelas? Darah mempunyai 4 komponen. Yang mana plasma darah, sel darah merah, sel darah putih dan juga platelet. Faham kelas? Ya, cikgu faham. Baik, okey. Okey kelas, sekarang kita dah tengok darah ni terdiri daripada 4 komponen. Okey, sekarang kita tengok apa ciri-ciri setiap komponen darah itu. Okey, yang pertama kita tengok sel darah merah. Kelas. Okey, sel darah merah dibina di dalam sum-sum tulang. Okey, sel darah merah juga berbentuk dwicekung dan tidak mempunyai nukleus. Yang ketiga, sel darah merah mengandungi pigmen merah iaitu hemoglobin. Manakala jangka hayat bagi sel darah merah ialah kira-kira 120 hari sahaja. Okey, fungsi sel darah merah ini ialah mengangkut oksigen ke seluruh badan dan mengangkut karbon dioksida dari sel badan ke paru. Okay, kelas, pernah nampak kan sel darah merah? Ya, pernah nampak cikgu. Pernah. Baik, okey. Pernah. Okey, kita pergi sel darah putih kelas. Okey kelas. Kita tengok ciri-ciri sel darah merah. Sel darah putih. Okey, sel darah putih membantu mempertahankan bahan daripada jangkitan penyakit. Okey, sel darah putih ini dihasilkan di dalam sum-sum tulang. Okey, jangka hayat bagi sel darah putih ialah kira-kira beberapa jam sahaja. Manakala sel darah putih ini dia tidak berbentuk tetap, dia tidak berwarna, dia mempunyai nukleus, dia tidak mempunyai hemoglobin dan saiznya lebih besar daripada sel darah merah. Kalau contoh cikgu tanya soalan, sel darah putih besar daripada sel darah merah ke? Betul ke tak? Cikgu boleh ulangkan soalan lah sebab Ulang balik kurang Betul? jelas. Cikgu tanya, adakah sel darah putih ini lebih besar daripada sel darah merah? Betul ke salah pernyataan cikgu? Salah. Kenapa salah? Tidak. Sebab dia banyak. Bukan. Sebab dia berapa peratus je. Ya ke Ida? Tengok ciri-ciri sel darah putih balik. Tengok. Sel darah putih dia bersaiz lebih besar daripada sel darah merah. Oh, betul. Okey, seterusnya kelas kita tengok platelet. Sekarang cikgu akan buat demonstrasi eksperimen Okey. Okey, di sini cikgu menggunakan air sirap sebagai darah jenis A. Lepas tu cikgu menggunakan susu sebagai darah jenis B. Manakala cikgu campurkan sirap dengan susu sebagai darah jenis AB, manakala cikgu menggunakan air kosong sebagai darah jenis O. Nampak tak kelas? Nampak. Baik, okay. Sekarang cikgu nak buat demonstrasi.
Okay. Cikgu tuangkan darah jenis A iaitu sirap. Nampak tak kelas? Nampak cikgu. Baik. Okay. Sekarang cikgu nak letak darah jenis B iaitu susu ke dalam darah jenis A ni iaitu sirap. Apa yang berlaku kelas? Tidak bercampur. Jadi bergumpal. Bercampur ke tidak bercampur? Campur ke? Cikgu letak apa? Susu dalam sirap kan? Dah campur kan? Maka apa maksud dia? Jika, Darah tidak sesuai. ya Afzan, apa dia? Darah tidak sesuai. Okey, tapi kurang tepat. Bukan tidak sesuai, tidak serasi. Tidak serasi. Ya, tidak serasi. Maka kita tak boleh kumpulan darah A ni tidak boleh menerima darah jenis B. Okey. Lagi satu demonstrasi cikgu buat. Okey. Cikgu letak susu. Lepas tu cikgu letak sirap. Berubah tak warna susu tu tadi? Berubah jadi air bandung. Baik. Maksud dia, apa dia maksud dia? Kalau berubah warna, maksud dia di bawah berlaku pengubal. Ini darah serasi. Ya, betul Afzan. Tepuk tangan untuk Afzan. Okay, last. Cikgu nak buat satu lagi demonstrasi. Okay. Jadi cikgu kata air kosong ni diwakilkan darah jenis O kan? Ya, cikgu. Baik. Sekarang cikgu letak air ni ke dalam air sirap. Ada tak air sirap ni berubah warna? Tidak. Ya, betul. Okay, sekarang cikgu letak air kosong ni dalam susu. Ada tak susu ni bertukar warna? Tidak. Tidak juga. Okay. Last, cikgu nak letak air kosong ni dalam air bandung. Ada tak air bandung ni tukar warna? Tidak. Tidak juga. Okay. Maknanya, apa maksud ni? Kelas. Ada tak sesiapa tahu? Tak siap. Nah, Dah cikgu, ya. sudah yang lain dah juga. Dah. Okey kelas, okey. Sekarang kita bincang soalannya. Okay. Apakah yang akan terjadi kepada penerima jika darahnya tidak serasi dengan darah penerima? Okey. Apa jawapan kelas? Berlaku gumpalan darah? Ya, betul. Berlakunya penggumpalan darah. Okey. Yang kedua, mengapakah seorang penderma darah dengan kumpulan darah O dikenali sebagai penderma universal? Kerana tiada antigen. Tiada antigen, okey. Kurang tepat Syik. Ada tak yang lain contoh? Sebab boleh derma kepada semua jenis kumpulan darah? Ya, betul. Okey. Strategi nombor 3. Apakah kepentingan menderma darah? Siapa nak jawab? Dapat merawat sakit. Ya, Syik. Apa? Boleh dapat merawat sakit. Okey, betul. Selain itu?
Baru tadi, cikgu aja tadi. Dapat Ya? Nah, Cikgu, digunakan dalam pembedahan. okey. Digunakan untuk pembedaan. Okey. Okey, kita pergi. Yang nombor 4. Nyatakan kriteria yang melayakan seseorang menerima darah. Okey, ini soalan merupakan soalan hebat. Okey. Apa jawapan tadi? Yang tadi, anda semua isi dalam Google Form tadi. Sehat Ya, ke tubuh? Sehat. Okey, selain tu sehat. tiada kandungan alkohol dalam badan. Ada kandungan alkohol. Okey, betul. Selain tu, ada banyak lagi. Cukup tidur? Cukup tidur. Cukup tidur tu berapa jam? Cukup tidur. Lima jam ke cikgu? 8 jam. 8 jam. Kurang-kurangnya 7 hingga 8 jam. Cikgu nak tanya, Ali ni dia 17 tahun. Dia sihat. Dia tak minum alkohol. Boleh tak Ali ni boleh terima darah? Tak boleh cikgu. Kenapa tak boleh? Sebab umur 18 ke atas baru boleh. Ya, betul. Umur 18 tahun dan ke atas baru boleh terima darah. Kita ni soalan seterusnya. Bahagian 2. Raja menunjukkan sebuah beg darah berisi darah seorang penderma yang telah diuji. Cikgu nak tanya Ria ada Ria? Ya, cikgu. Ya, Priya. Cikgu nak tanya. Nyatakan kumpulan darah penderma tersebut. Darah apa? Ditunjukkan dalam slide. Kumpulan A. Okey, kumpulan A betul. Okey, selain kumpulan darah, apakah yang diuji pada sampel darah penderma? Okey, cikgu nak tanya kepada Ruwaida ada Ruwaida? Ruwaida dia ada? Cikgu nak tanya kepada Asyik. Ya, cikgu ya. Ya, apa dia? Tahu, selain kumpulan darah, apakah yang diuji pada sampel darah penderma? Tak, cikgu. Okey. Asyik, darah asyik. Ya, cikgu. Apa ni? Tengok ada condition of the body. Boleh. Condition of the body. Ha. Aku nak tepat asyik. Okey, kita tanya soalan ni. Maksudnya, selain kumpulan darah, apakah yang diuji pada sampel darah penderma? Bila kita terima darah kan, dia akan ambil sampel dulu kan? Ya, cikgu. Dia orang ambil sampel darah tu, dia akan uji apa? Dia yang lain tahu tak jawapan untuk soalan ni? Tak tahu cikgu. Oh, okey. Kelas. Selain kumpulan darah kan, apa yang diuji kan? Dia orang akan uji, dia ada tengok ada tak ada tak virus dalam darah ni. So dia tengok virus. Kalau ada virus, tak boleh terima darah kan? Ya cikgu. Ya, okey. Maka dia akan
Berada di rank 1 sekarang. Manakala rank kedua Amsa dan rank ketiga Priya. Dah faham? Kelas faham topik yang kita ada ni. Dah habis soalan ni. Okey, sekarang cikgu nak panggil dua orang untuk membuat refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Boleh tak? Ada tak yang wakilkan sukarela untuk membuat refleksi pembelajaran kita pada hari ini? Kalau tiada, cikgu akan panggil secara rawak. Asyik ada asyik? Ya, cikgu. Okey Asyik, apa refleksi pembelajaran pada hari ini Asyik? Apa Asyik dapat belajar hari ini? Okey, yang saya dapat belajar hari ni ialah komponen-komponen darah. Okey, komponen darah. Yang itu Selepas itu lepas komponen darah, kumpulan darah. Kumpulan darah, okey, jenis kumpulan darah. Okey, lepas tu saya lihat macam mana cikgu demonstrasikan kumpulan darah tu untuk penerima darah dan penerima darah menggunakan air sirap, susu dengan air biasa. Okey, baik. Okey, terima kasih. Itu saja Asyik? Ya, itu saja cikgu. Okey, terima kasih Asyik. Okey, cikgu nak lagi seorang. Amsa ada Amsa? Ya, cikgu.
Amsa, apa refleksi Amsa pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang saya dapatnya adalah yang pertama saya belajar tentang kumpulan darah, and then saya belajar tentang darah apa yang boleh menerima darah apa, dan juga kepentingan untuk menerima darah. Okey. Itu saja, Amsa? Ya, itu sahaja cikgu. Okey. Dan juga Amsa. yang lain, cikgu. Okey, cikgu. Okey, maka kelas pembelajaran kita pada hari ini sudah habis. Okey. Cikgu nampak tak kelas? Cikgu ada link Google Drive kan? Nampak tak kelas? Ya, cikgu nampak. Okey kelas, nanti Google Drive ni nanti download. Lepas tu buat latihan kerja rumah yang cikgu bagi. Boleh tak kelas? Boleh, cikgu. Baik. Okey, maka pembelajaran kita pada hari ini dah habis. Terima kasih kepada semua pelajar yang sudi menghadiri kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih kelas. Jumpa di kelas yang akan datang.